seramai 16,584 peniaga akan terkesan kalau diambil daripada lesen yang keluar tahun lepas. Bukan saja Bazar Ramadan, ada juga Expo Raya di Komplek PKNS, di Bazar-Bazar Raya, Uptown dan sebagainya. Dan saya kira ini harus ditangani dengan besar oleh pihak kerajaan negeri. Sebenarnya kalau kita amati dalam ucapan pakej rangsangan tadi, saya sebenarnya mengesyorkan dan melihat kepada 3 aspek penting. Pertama, menangani wabak. Saya dah ulas sedikit sebentar tadi. Yang kedua, untuk menampan kesan-kesan langsung dengan program kebajikan, bantuan, termasuk dalam fasa pertama. Dan sedikit sebanyak sebenarnya saya sudah memulakan langkah walaupun tidak cukup komprehensif. Sebab itu saya sebutkan dalam penghujung ucapan tadi tentang fasa ketiga terhadap dampak dan kesan ekonomi jangka panjang daripada kesan COVID-19 ini. Saya sebut tentang new normal yang akan kita lalui. Dan ini juga walaupun ada kesan buruk, mungkin kalau kita ambil peluang dengan betul, dia akan mempercepatkan proses digitalisasi ataupun proses kehidupan pintar yang diimpikan oleh banyak negara termasuk smart state dalam negara kita. Jadi antara aspek digitalisasi ataupun e-government, e-industri yang kita akan kembangkan ataupun e-commerce yang kita akan kembangkan pada kali ini ialah dengan memperkenalkan beberapa aspek. Di bawah Yang Berhormat Puan Hajiah Roziah, Esko Penjaja dan juga Esko Usahawan Negeri Selangor, Pembangunan Usahawan, kita sebenarnya daripada awal PKP ini telah memperkenalkan program latihan-latihan secara online. Bagaimana usahawan-usahawan kita boleh mendepani dan hidup dalam dunia digital yang serba mencabar. Dan ada baiknya juga orang dah mula boleh mengambil barangan dan pesanan-pesanan barangan. Dan sebab itu salah satu daripada langkah awal dalam perbincangan kita untuk persiapan pakej rangsangan kedua ialah bertemu dengan pengendali-pengendali penghantar barangan dan makanan seperti GrabFood dan Foodpanda dan pelbagai operasi yang lain supaya bagaimana memaksimumkan fungsi dan peranan mereka bukan hanya kepada bahan makanan. Sebagai contoh, bila kita sebutkan Selangor Agro Bazaar ataupun Selangor Agro Market yang kita buat beberapa hari yang lepas di Putrajaya juga sudah mula laksanakan dengan kerjasama Fama. Kita sudah dapat komitmen daripada Grab. Sebelum ini hanya bungkus seat yang gunakan dan bersedia untuk menghantar dan kita bersedia untuk menghantar barangan-barangan tersebut ataupun menghantar bekalan-bekalan tersebut ke rumah-rumah. Dalam masa yang sama sebenarnya, bazar-bazar Selangor Agro Bazaar ini juga merungkaikan permasalahan hantaran dan penghantaran barang-barangan makanan yang terkandas di peringkat awal PKP ini disebabkan tidak ada arahan-arahan yang kurang jelas ataupun arahan-arahan yang kurang jitu pada sebelum ini. Justru saya percaya dia menimbulkan satu peluang yang baik kalau kita dapat mengadaptasi dengan cemerlang dan mengadaptasi dengan baik. Sebab itu 100 juta yang kita letakkan itu bukan hanya bersifat untuk menangani keadaan semasa, tetapi bagaimana kita berdepan dengan bangkitnya semula kita, bagaimana kekuatan kita bangkit untuk kehidupan yang lebih baik, teratur dan sebagainya. Sebab itu dalam awal ucapan saya sebutkan tentang cognitive challenge. Ia bukan soal war ni, macam mana minda kita bersedia berdepan dengan kehidupan baru kita. Bagaimana kita ingin bersenam dalam suasana yang kecil. Bagaimana kita ingin berurus niaga dalam lingkungan yang terhad. Bagaimana kita ingin berurusan melintasi masa dan waktu yang tidak lagi teratur sebagaimana sebelum ini. Jadi saya percaya rakyat Selangor bersedia dan malahan penjawat awam agak bernasib baik. Bukan bernasib baik, saya dah ingatkan hal ini sejak daripada akhir tahun lepas bahawa we have to change untuk berdepan dengan suasana dunia yang berubah, digitalisasi, kehidupan yang mementingkan data dan sebagainya.